Assalamualaikum semua. Nasi lemak ni merupakan salah satu makanan popular di Malaysia. Oleh kerana penyediaannya yang ringkas dan cepat, memang sangat sesuai lah untuk dijadikan menu breakfast atau makan tengah hari. Memang sengaja Umi letak tajuk yang eye-catchy untuk entry kali ni. Sebab nak memperluas lagi ilmu dan tips-tips masak nasi lemak yang dah semestinya menjadi menu kegemaran majoriti rakyat Malaysia, tak kira bangsa dan agama. Terkadang menjadi persoalan, kenapalah sedap sangat nasi lemak ni? Apalah rahsia sambalnya yang sedap dan menarik warnanya, kan? Jadi hari ni Umi nak kongsi cara masak nasi lemak dari awal, bagaimana penyediaan nasi tu sendiri, hinggalah cara penyediaan ayam berempah yang wangi dan juicy di dalam. Jadi kalau anda nak tahu, jom tengok video Umi ni sampai habis ya. Untuk penyediaan nasi, rendam dahulu beras basmati selama 30 minit, basuh bersih dan toskan airnya, masukkan 1 kotak santan kara, tambahkan air secukupnya, air jangan terlebih atau terkurang. Kalau tak yakin, sukat guna jari seperti kita nak masak nasi biasa tu. Masukkan 1 inci halia, potong dan ketuk sedikit dahulu guna lesung. Irisan bawang besar, Umi pakai suku bawang je, atau ambil bawang besar yang bersaiz kecil. Sebatang serai, ketuk sedikit guna lesung. Tujuan Umi masukkan serai ni untuk membangkitkan lagi aroma wangi pada nasi lemak kita. 3 helai daun pandan, simpul rapi. Garam secukup rasa, tujuannya bagi bertambah lemak dan rasa sedap pada nasi. Letakkan sedikit halba, selain untuk kesihatan, halba ni juga mampu menaikkan aroma wangi pada nasi. Okey, dah selesai part nasi ni, masak seperti biasa dalam rice cooker. Cara penyediaan sambalnya pula, bila minyak dah betul-betul panas, goreng ikan bilis. Ikan bilis ni Umi guna lebih kurang dalam segenggam. Dah nampak garing macam tu, bolehlah angkat dan toskan. Gunakan minyak yang sama, tumis 1 biji bawang besar dan 4 ulas bawang putih yang dah dikisar halus. Bila bawang dah naik bau dan pecah minyak, masukkan pula 20 batang cili kering yang telah dikisar. Tutupkan tudung kuali dan biarkan sambal pecah minyak. Sekali-sekala tu kena buka ya, kacau supaya sambal masak sekata dan tak garing di bahagian bawah. Bila sambal dah pecah minyak, masukkan 2 inci gula melaka. Tujuannya untuk cantikkan warna sambal dan biar merah-merah kehitaman gitu. Dan juga untuk seimbangkan rasa pedas cili. Kalau tak ada gula melaka tu, boleh je gantikan dengan gula biasa. Bila buat menu-menu yang bersambal ni, memang tak sah lah kalau tak letak gula sedikit. Tujuannya supaya rasa manis dan pedas tu seimbang. Masukkan 1 sudu kecil serbuk perasa. Umi gunakan pasti sedap. Biarkan sambal masak lagi dan betul-betul pecah minyak dan kering sedikit. Okey, nasi pun dah siap masak. Gembur-gemburkan sedikit supaya senang nak cedok bila nak makan nanti. Lupa Umi nak mention tadi, Umi gunakan beras basmati bernama Mogul. Memang panjang-panjang dan halus je berasnya. Sebenarnya Umi terlupa nak letak sedikit minyak sebelum nak masak nasi ni tadi. Tujuan letak minyak tu supaya nasi cantik berderai lepas masak. Lupa pula Umi nak masukkan bahan penting dalam bahan kisar awal-awal tadi, iaitu 1 inci belacan bakar. Tapi tak apalah, Umi masukkan je sebab belacan ni senang je nak sebati dengan sambal. Masukkan sedikit sahaja garam dan air asam jawa, gaul biar sebati. Tibalah masa untuk Umi masukkan daun pandan. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa Umi masukkan pandan ni dalam sambal? Anda nak tahu, tujuannya untuk membangkitkan aroma wangi selain menyedapkan lagi rasa sambal.
Tips ni Umi dapat dari peniaga yang jual nasi lemak. Letak daun pandan ni bila sambal dah agak kering sedikit ya, jangan letak awal-awal, dikuatiri rasa daun pandan tu akan menguasai rasa sambal. Bila sambal dah kering sedikit, masukkan petai. Gaul-gaul biar sebati. Dan akhir sekali baru tabur ikan bilis yang kita dah goreng tadi. Gaul-gaul biar bilis dan petai sebati bersama sambal. Dan boleh dah tutup api. Dua-dua bahan ni memang Umi masukkan bila dah nak siap masak. Tujuannya supaya bilis dan petai tu kekal rangup dan bunyi kruk-kruk gitu bila nak makan nanti. Tengok tu, menarik kan warna sambalnya? Merah-merah kehitaman gitu. Bahan untuk perapan ayam pula kisar 5 ulas bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, setengah biji bawang besar, 1 sudu besar biji ketumbar, 1 sudu besar jintan putih, 1 sudu kecil jintan manis, air sedikit ya, takkan boleh kisar bahan-bahan ni. Umi dah siap sangai dan tumbuk dahulu rempah ratus ni. Bahan-bahan kisar tadi dalam ayam tu lebih kurang 5 ketul je Umi guna. 2 sudu besar rempah kari ayam, 1 sudu besar serbuk kunyit, 1 sudu besar serbuk cili, sedikit garam, serai ni Umi tumbuk-tumbuk je guna lesung hingga lumat. Dan akhir sekali masukkan 7 tangkai daun kari. Gaul semua bahan-bahan tadi biar sebati dengan ayam. Akhir sekali Umi perahkan setengah biji limau nipis. Kalau tak ada, gantikan dengan 1 sudu besar cuka makan. Tujuannya supaya ayam lebih juicy dan tak keras. Perap ayam lebih kurang 1 hingga ke 2 jam sebelum digoreng. Bila minyak dah betul-betul panas, masukkan ayam, goreng dengan api sederhana hingga ayam masak sepenuhnya. Dah siap digoreng, angkat dan toskan sekali dengan serdak-serdak dari bahan perapan tersebut. Selamat mencuba semua. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Terima kasih.